Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Apa khabar anak-anak murid sekalian? Okey, hari ini kita akan belajar tajuk sifat bahan di mana kita akan mengenal pasti beberapa sifat bahan pada hari ini. Bagaimanakah manusia mencipta sesuatu objek? Murid-murid sekalian, manusia mencipta sesuatu objek mengikut kegunaan berdasarkan sifat-sifat bahan. Jadi hari ini kita akan belajar mengenai sifat-sifat bahan. 3 sifat bahan iaitu pertama, kebolehan menyerap air. Yang kedua, kebolehan untuk tenggelam dan timbul di dalam air. Dan yang ketiga, kebolehan mengalirkan arus elektrik. Murid-murid sekalian, kita lihat aktiviti pertama, kebolehan bahan menyerap air. Untuk pengetahuan murid sekalian, bahan yang menyerap air terbahagi kepada dua jenis. Yang pertama ialah bahan yang boleh menyerap air. Yang kedua ialah bahan yang tidak boleh menyerap air ataupun dipanggil bahan kalis air. Aktiviti yang akan kita jalankan adalah untuk menguji kebolehan bahan menyerap air. Tujuan dia adalah untuk menentukan sifat bahan yang dapat menyerap air. Alat dan bahan yang kita perlukan adalah straw, jam randik, belon, tisu dapur, batu, kain kapas, plastik, tali kulit, polistrina dan sisip kaca. Langkah-langkah yang diperlukan ialah yang pertama, kita titiskan air dengan menggunakan straw ke atas semua objek yang diuji satu persatu. Perhatikan air yang dititis ke atas objek yang diuji selepas 2 minit. Rekodkan pemerhatian kamu ke dalam jadual berikut. Baiklah, setelah kita menjalankan eksperimen, kita dapat melihat pada belon terdapat titisan air yang kekal. Tisu dapur tiada titisan air. Batu, titisan air kekal. Kain kapas, tiada titisan air. Plastik, titisan air kekal. Tali kulit, titisan air kekal. Polistrina, titisan air kekal. Dan sisip kaca, titisan air juga kekal. Okay, kita lihat inference. Mengapakah terdapat titisan air yang kekal pada belon selepas 2 minit? Kerana belon tidak menyerap air. Tisu dapur tiada titisan air kerana tisu dapur menyerap air. Batu tidak menyerap air. Kain kapas menyerap air. Plastik tidak menyerap air. Tali kulit tidak menyerap air. Polistrina tidak menyerap air. Sisip kaca juga tidak menyerap air. Berdasarkan eksperimen yang telah kita bincangkan sebentar tadi, bahan boleh dibahagikan kepada dua kumpulan. Yang pertama, bahan yang boleh menyerap air dan bahan yang tidak boleh menyerap air atau kita panggil kalis air. Bahan yang menyerap air terdiri daripada tisu dapur dan kain kapas, manakala bahan yang tidak menyerap air atau kalis air adalah belon, batu, plastik, tali kulit, polistrina dan sisip kaca. Kebolehan bahan untuk timbul atau tenggelam di dalam air. Bahan boleh terbahagi kepada dua apabila dimasukkan ke dalam air, sama ada bahan tersebut timbul atau tenggelam. Bahan yang timbul ialah bahan yang mempunyai sifat kebolehan untuk terapung yang baik, manakala objek yang tenggelam ialah bahan yang tidak mempunyai kebolehan terapung yang baik. Kita teruskan dengan aktiviti menentukan sifat bahan yang dapat terapung atau tenggelam. Alat dan bahan yang digunakan adalah bekas plastik, air, jam randik, batu, pembaris plastik, kunci, belon, batang aiskrim, straw, kain kapas, tali kulit, gelas kaca dan pensel. Langkah-langkah yang perlu kita jalankan. Yang pertama, kita isikan air ke dalam bekas plastik sehingga separuh.
Masukkan semua objek yang diuji ke dalam bekas plastik. Selepas seminit, perhatikan kedudukan objek yang diuji sama ada berada di atas atau di bawah permukaan air. Okay, bahan-bahan yang telah cikgu tunjukkan pada gambar ini, kita lihat terdapat belon, pensel, kain kapas, pembaris plastik dan sebagainya. Kita masukkan ke dalam bekas yang berisi dengan air. Sebahagian objek akan timbul dan sebahagian objek akan tenggelam. Berdasarkan eksperimen yang telah kita jalankan tadi, kita dapat lihat belon yang berisi udara akan berada di atas permukaan air, batu berada di bawah permukaan air atau tenggelam, pembaris plastik berada di atas permukaan air iaitu timbul, kunci berada di bawah permukaan air iaitu tenggelam, batang aiskrim berada di atas permukaan air iaitu timbul, straw berada di atas permukaan air, kain kapas berada di bawah permukaan air, tali kulit berada di bawah permukaan air, manakala gelas kaca berada di bawah permukaan air dan pensel berada di atas permukaan air. Okay, berdasarkan daripada pemerhatian itu, dapat kita nyatakan bahawa belon mempunyai kebolehan terapung yang baik, batu tidak mempunyai kebolehan terapung yang baik, pembaris plastik mempunyai kebolehan terapung yang baik, kunci tidak mempunyai kebolehan terapung yang baik, batang aiskrim mempunyai kebolehan terapung yang baik, straw mempunyai kebolehan terapung yang baik, kain kapas tidak mempunyai kebolehan terapung yang baik, tali kulit tidak mempunyai kebolehan terapung yang baik, gelas kaca tidak mempunyai kebolehan terapung yang baik dan pensel mempunyai kebolehan terapung yang baik. Kita lihat soalan yang pertama. Apakah pemerhatian kamu dalam aktiviti ini? Okay, soalan yang ditanyakan adalah pemerhatian. Jadi pemerhatian kita kena nyatakan apa yang dapat kita perhatikan daripada eksperimen, iaitu batu, kunci, kain, kapas, tali kulit dan gelas kaca tenggelam di dalam air, manakala pembaris plastik, belon, batang aiskrim, straw dan pensel terapung di permukaan air. Okay, soalan yang kedua, apakah sifat bahan yang kita uji? Sifat dia adalah kebolehan bahan untuk tenggelam atau terapung di dalam air, dan bahan yang diuji yang boleh terapung adalah belon, pembaris plastik, straw dan pensel. Kita pergi kepada aktiviti seterusnya. Sifat bahan yang boleh mengalirkan arus elektrik. Bahan yang boleh mengalirkan arus elektrik ialah bahan yang diperbuat daripada logam. Bahan ini dipanggil konduktor elektrik. Bahan yang tidak boleh mengalirkan elektrik pula ialah bahan yang diperbuat daripada bahan bukan logam seperti plastik, kayu, getah, kaca dan kain. Bahan ini dipanggil penebat elektrik. Baiklah, kita jalankan eksperimen untuk menentukan sifat bahan yang boleh mengalirkan elektrik. Alat dan bahan yang diperlukan adalah 2 sel kering, pemegang sel kering, mentol, pemegang mentol, suis, wayar penyambung, belon, lidi, kunci, sudu seramik, plastik, tali kulit, duit shilling, keranjang aluminium dan mata pensel. Langkah-langkah untuk menjalankan eksperimen yang pertama, kita bina litar elektrik yang lengkap. Pastikan mentol menyala semasa suis ditutup. Yang kedua, kita gantikan suis pada litar elektrik dengan belon. Kemudian kita perhatikan keadaan mentol, sama ada mentol menyala ataupun tidak menyala. Ulang langkah 2 dengan objek yang lain. Murid-murid sekalian, perhatikan kedua gambar rajah yang cikgu sertakan. Gambar rajah yang pertama, kita lihat gambar mentol menyala apabila suis litar menjadi lengkap. Dan gambar yang kedua,
kita gantikan Swiss dengan belon, kita dapat lihat mentol tidak menyala. Kita ulangi dengan menguji beberapa objek yang lain. Daripada pemerhatian yang telah kita jalankan, kita dapat lihat apabila belon menggantikan Swiss, mentol tidak menyala. Lidi, mentol tidak menyala. Kunci, mentol menyala. Sudu seramik, mentol tidak menyala. Pembaris plastik, mentol tidak menyala. Tali kulit, mentol tidak menyala. Duit shilling, mentol menyala. Keranjang aluminium, mentol menyala. Manakala mata pensel, mentol menyala. Ini menunjukkan bahawa bahan yang diperbuat daripada logam dan juga mata pensel akan menyalakan mentol, iaitu konduktor elektrik. Manakala bahan yang diperbuat daripada bukan logam seperti belon, lidi, sudu seramik, pembaris plastik dan tali kulit menyebabkan mentol tidak menyala kerana ia adalah penebat elektrik. Seterusnya soalan, apakah pemerhatian kamu dalam aktiviti ini? Kunci, duit shilling, keranjang aluminium dan mata pensel akan menyalakan mentol manakala belon, lidi, sudu seramik, plastik, tali kulit tidak menyalakan mentol. Apakah sifat yang diuji? Sifat yang diuji adalah kebolehan objek untuk mengalirkan arus elektrik dan tidak boleh mengalirkan arus elektrik. Kunci, duit shilling, keranjang aluminium dan mata pensel bersifat konduktor elektrik, manakala belon, lidi, sudu seramik, plastik, tali kulit bersifat penebat elektrik. Apakah objek yang digunakan? Apakah objek yang boleh mengalirkan arus elektrik? Ia adalah kunci, duit shilling, keranjang aluminium dan mata pensel. Cikgu harap murid-murid dapat faham mengenai 3 sifat bahan yang kita pelajari hari ini. Semoga berjumpa lagi.